طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه wa wala. Amma ba'd. So insyaAllah pada sahur ni saya kira sahabat-sahabat semua mungkin ada yang bangun untuk tahajud dan seumpama itu. Saya tergerak untuk berkongsi tentang topik ini, topik yang saya kira baharu dan ada sisi baharunya dan ada sisi evergreennya. Berkenaan tentang tadabbur Al-Quran dan juga tentang persoalan adakah pembaca dan juga pentadabbur Al-Quran itu boleh mentadabbur, boleh mentafsirkan Al-Quran, ya. Dan hal ini timbul dalam fikiran saya sewaktu saya membuat kertas kerja ini. Kertas kerja berkenaan tentang tadabbur Al-Quran menurut di sisi Sidi Zarruq rahmatullah alaih, seorang alim Fas Sufi yang ma'ruf, dalam kitab beliau yang berjudul An-Nasihah Al-Kafiyah. Dan di situ dia ada jelaskan tentang syarat-syarat tadabbur, dan juga apa yang menarik perhatian saya ialah dia mengundang, di dalam syarat-syaratnya itu kalau dilihat secara menyeluruh, dia mengundang pembaca Al-Quran, tidak kira apa level kamu alim kah ataupun kamu tidak alim, kamu orang awam, kamu boleh memahami dan juga mentafsirkan Al-Quran. Dan dia kata jangan hanya terikat dengan tafsir bil ma'thur. Ini jangan hanya terikat dengan tafsir ataupun asalkan hukum hakam dan juga akidahnya sudah sabit melalui kefahaman yang sahih. Maka selain daripada itu, contohnya kita memahami kisah umat yang terdahulu, maka itu boleh dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Contohnya bila kita tengok orang pemimpin-pemimpin yang zalim, maka kita teringat kisah Fir'aun, Nabi Musa melawan Fir'aun. Bila kita berdepan dengan masyarakat yang tidak baik sekeliling, masyarakat sekeliling kita yang tidak baik, orang tinggal sekampung dengan kita yang tidak baik, maka kita akan teringat dengan kisah Nabi Lut dan seterusnya. Maka itu yang saya perasan lah, apa yang dicuba untuk dikemukakan dan juga cuba untuk diperjuangkan oleh Sidi Zarruq. Mungkin saya timbulkan persoalan itu dalam kertas kerja saya kata mungkin kenapa dia buka ruang pentafsiran itu, kerana dia pertama sekali ialah mengingatkan setiap orang, setiap muslimin, akan kewajipan untuk mentadabbur, kewajipan sendiri. Al-Quran ini diturunkan bukan hanya untuk para ulama. Al-Quran ini diturunkan untuk semua orang, maka semua orang wajib mentadabbur. Dia ingin membuat kita rasa ada mas'uliyah itu. Dan yang kedua, saya tengok Sidi Zarruq, dia cuba ingatkan, dia cuba untuk menghapuskan syak wasangka yang boleh terbit dalam kalangan umum masyarakat yang tidak mahu tadabbur Quran. Why? Sebab kononnya quote-unquote kurang ilmu untuk memahaminya. Dan itu satu perkara yang boleh dianggap na'udzubillah sebagai tahjir, dia meninggalkan Al-Quran itu, dan itu tidak baik, dan itu bukan ajaran ataupun bukannya Islam. Islam itu mengajak kita menggunakan akal kita, menggunakan fikiran kita sendiri, untuk memahami Al-Quran dan level up daripada situ. Dan saya melihat itulah perlu, dan juga idea tadabbur ni akan sentiasa evergreen. Siapa yang mengkaji tentang perkembangan istilah tadabbur ini sendiri, dia akan faham macam mana daripada 80-an tahun lepas sampai sekarang ini sebenarnya istilah tadabbur itu sentiasa dibincangkan. Dan apatah lagi sekarang ini di Saudi, dalam 10 tahun atau 5 tahun sebelum ini, perkembangan ulum Al-Quran itu sangat-sangat giat dilaksanakan di Saudi.
Syekh Musa'id Tayyar, begitu para ulama sebelumnya banyak yang membahaskan, contohnya Syekh Abdul Rahman Sa'di, banyak yang membahaskan tentang kawaid cara untuk memahami tafsir Al-Quran. Satu. Dan juga banyak membahaskan ulum Al-Quran. Contohnya Syekh Manna Qattan. Siapa yang tidak kenal Syekh Manna Qattan? Kita sampai di Malaysia sekarang ini, bila mana kita sebut tentang ulum Al-Quran, sedangkan karya-karya yang besar, yang lebih banyak, yang lebih kaya itu banyak. Dan contohnya Al-Burhan, Syekh Badruddin Zarkashi, ataupun Itqan, Suyuti. Tetapi yang karya Syekh Manna Qattan ini yang menjadi popular di Malaysia bila mana kita sebut ulum Al-Quran. Why? Sebab sahwah ataupun kebangkitan ilmu ulum Al-Quran itu muncul di Saudi, dan juga akhirnya memberi kesan kepada apabila kebangkitan ilmiah itu berlaku, maka banyaklah diskusi dibuat, nadwah ataupun conference. Maka daripada situ yang melahirkan inspirasi dan memberikan inspirasi kepada penerbitan karya-karya yang lain, karya-karya berkenaan tentang ulum Al-Quran yang lain, dan seterusnya lah. Dan tadabbur Al-Quran ini tidak akan selesai atau tidak akan habis. Why? Sebab ada elemen setiap seorang itu boleh mentafsir dan juga boleh memahami Al-Quran itu, bahkan diperintahkan untuk memahami Al-Quran itu dengan kefahamannya yang sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan kaedah umum syarak, dan juga asalkan tidak bertentangan dengan tafsir umum yang difahami oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik, itu dituntut. Satu saya sebutkan dalam mukadimah buku ini, Tadabbur Al-Quran, Konsep Hikmah dan Caranya. Saya sebutkan dalam mukadimah buku ini. Dan saya nukilkan di dalam kertas kerja ini. Sebab saya rasa kesamaan itu perlu digandingkan. Bahawa kita dan juga Al-Quran ini saling membaca satu sama lain. Kita intertext. Ya, apabila kita membaca Al-Quran, seperti mana disifatkan oleh Imam Al-Ajuri rahmatullah alaih di dalam Akhlaqul Ahli Hamalatul Quran, dia kata Al-Quran itu akan mencerminkan kita. Nah, bila mana kita baca Al-Quran, kita akan dapati diri kita, di manakah diri kita di dalam sifat-sifat yang dinyatakan di dalam Al-Quran itu. Contohnya, bila mana Allah sebut ini wa yamna'un al-ma'un. Allah kecam orang-orang yang menghalang orang-orang miskin untuk makan, dan yang menghalang orang-orang miskin tu daripada bekas makanan mereka itu. Bekas maksudnya kontainer lah, kalau dalam bahasa kita kontainer makanan itu dihalang. Ini tidak memberikan sedikit apapun makanan kepada orang miskin, tidak bersedekah. Itu maksud ayat itu, wa yamna'un al-ma'un. Jadi bila mana kita membaca ayat itu, kan ada bertafsiran di situ. Kita membaca ayat itu dengan kesedaran bahawa Allah mengecam orang yamna'un al-ma'un ini, dan kita akan tengok diri kita sendiri. Saya ini yamna'un al-ma'un atau tidak? Kalau saya ini yamna'un al-ma'un, maka apa yang perlu dibuat? Itu natijah daripada tadabbur, dan juga natijah daripada kita mentafsirkan sendiri, mencerminkan dan juga memadankan diri kita dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu. Dan atas sebab ini saya yakin tadabbur ini akan sentiasa menjadi topik dan juga sentiasa menjadi keperluan sebenarnya. Bukan setakat topik, bahkan keperluan yang dengannya setiap Muslim itu mampu untuk mengayakan kefahamannya tentang agama. Maka dia orang Muslim yang hakiki, dia fahamlah, dia kata kalau Allah kecam orang yang yamna'un al-ma'un ni, maka saya kena memberi ma'un, saya kena bersedekah dan juga membantu orang-orang miskin, orang-orang kelaparan. Dan ini yang dibuat oleh Kiai Ahmad Dahlan, pengasas Muhammadiyah. Pengasas Muhammadiyah, dia buat gerakan al-ma'un ini di Indonesia dulu, di dalam kalangan santri, anak-anak muridnya, untuk
menjejak turun ke masyarakat, bantu orang-orang miskin begitu. Dan pada masa yang sama melatih anak-anak muda, inilah anak-anak muridnya itu untuk rajin bersedekah, untuk ma'un itu. Memahami dengan akal sama ke dengan mentafsir. Itu pun menjadi menjadi, kalau tafsir tu secara istilahnya berasal daripada perkataan al-fasru. Al-fasru ni bermakna al-kashf, yang kita membuka. Tetapi pembukaan kita orang awam tidak sama dengan ulama membuka. Faham tidak? Ulama mentafsirkan teks itu dengan disiplinnya. Kita boleh fahami mungkin yang bersifat umum daripada ayat tersebut. Contoh wa yamna'unal ma'un. Itu jelas. Itu ada ulama ataupun tidak ada ulama, maka kita boleh menggunakan akal fikiran kita itu untuk memahaminya. Dan inilah walaupun ada setengah ulama dia cenderung untuk memisahkan antara tadabbur dan juga tafsir, tapi saya secara peribadi melihat dua benda ini sama. Tadabbur dan tafsir ini ada kesamaannya di situ. Maafkan saya. Daripada segi kerja maksudnya kerja akal itu untuk memahami hikmah penurunan ayat ini. Apa yang Allah ingin daripada saya bila mana Allah turunkan ayat wa yamna'unal ma'un sebagai contoh. Maka kita menggunakan akal. Tafsir kalau secara kaedahnya, caranya yang maklum, terbahagi kepada 3. Satu, tafsir menggunakan al-ma'thur, menggunakan riwayat-riwayat tafsir Rasulullah ataupun tafsir para sahabat ataupun tafsir para ulama yang sebelum kita, itu tafsir bil ma'thur. Ataupun menggunakan ijtihad para ulama itu sendiri, para ulama itu pada zaman dahulu ataupun zaman sekarang ini dia boleh berijtihad. Asalkan ijtihadnya itu dalam memahami ayat tersebut, asalkan ijtihadnya itu tidak bertentangan kaedah umum Islam. Dan yang ketiga ialah apa yang dinyatakan oleh Sidi Zarruq di dalam dicuba untuk dilengkapkan Sidi Zarruq di dalam konsep tadabburnya ini ialah tafsir isyari, yakni tafsir para ahli sufi yang macam menganggap ayat-ayat Al-Quran ini ada sisi zahirnya dan juga ada sisi retoriknya, sisi batin, majasnya. Panjanglah perbahasan itu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, and what not. Tapi paling tidak kita sebagai pembaca, kita sebagai pembaca, mana satu cara kefahaman kita ini, isyari ke, ra'i ke, ataupun ma'thur. Maka sebab itu bila mana kita membaca Quran, saya kira kita ini sebenarnya menggunakan ra'i kita ini, menggunakan akal kita untuk memahami apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran itu yang secara umum. Bukannya perbahasan-perbahasan yang terlalu detail. Macam tadi yamna'unal ma'un itu semua orang boleh faham. Yamna'unal ma'un, begitu juga surah Ikhlas, qul huwallahu ahad. Siapa yang tidak faham qul huwallahu ahad? Adakah kita perlu pergi kepada para ulama, ustaz saya tak faham apa maksud qul huwallahu ahad ini. Ini terjemahannya itu kalau sudah diterjemahkan dia faham. Allah tu esa tunggal, tidak berbilang, begitu. Tidak ada bilangannya. Maka ini yang saya kira seorang pembaca Al-Quran itu, sama ada orang awam ataupun orang ulama, dia mentafsirkan juga, tetapi tafsirannya itu terhad sebab kadar ilmunya tidak banyak, dan dia kena refer lah, khususnya dalam ayat-ayat yang rumit, yang melibatkan hukum hakam. Dia tidak boleh guna kefahamannya sendiri. Dia kena refer kepada para ulama. Sebab misalnya di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mansuh, kan? Ayat-ayat yang sudah dimansuhkan hukumnya, tetapi lafaz ayat itu dikekalkan oleh Allah SWT. Contohnya ialah ayat-ayat berkenaan tentang pengharaman arak, pengharaman arak. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang sudah dimansuhkan. 2 ayat dalam Al-Quran di mana memberi ilham, kalau orang salah bacalah ayat tersebut, dia akan faham ayat itu, arak ni halal asalkan kita tidak minum
untuk apabila kita mau solat kita tidak minum. Selain daripada waktu itu maka kita boleh minum. Ada ayat yang begitu, tetapi itu ayat yang sudah dimansuhkan. Maka dalam bab hukum akam ni kena refer kepada para ulama, tetapi dalam bab kisah, dalam bab kisah-kisah para umat-umat yang terdahulu, macam kisah Fir'aun, kisah Nabi Adam sendiri, ya, kisah Habil dan Qabil, itu umum. Itu umum. Semua orang yang membaca dia akan boleh faham dan juga dia boleh serap maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Maka di sini saya kira seorang pembaca itu juga dia mentafsirkan Al-Quran itu asalkan dijelaskan kepada dia, asalkan dia faham bahawa dia tidak boleh mentafsirkannya khususnya dalam bab hukum hakam dan juga bab akidah itu dia itu kena refer pada para ulama. Tapi yang selain daripada itu macam nilai, ya, macam ayat tentang nilai, macam tadi ya, akhlak yamna'unal ma'un itu, ya, kena perlu bersedekah. Begitu juga tentang berbuat baik kepada ibu bapa. Jangan fala taqul lahum uffin. Itu tidak perlu kepada syarahan, tidak perlu kepada para ulama untuk menjelaskan itu. Bila mana seorang tu dia dengan logik akal dia membaca, maka dia terus faham. Dan ini saya kira yang cuba ditekankan oleh Sidi Zarruq di dalam konsep tadaburnya itu, ya, konsep tadabur Al-Quran itu. Dia cuba mengingatkan kita bahawa kita ini semua mukallaf, kita diberi taklif untuk tadabbur Al-Quran ini. Bahawa Al-Quran ini bukan hanya untuk para ulama macam adalah beberapa agama samawi yang sebelum kita, ya, bahawa hanya ulama saja yang boleh memegang kitab suci dan juga mentafsirkan kitab suci itu. Tidak. Pembaca sendirilah terlibat di dalam proses tafsir dan juga proses memahami nilai-nilai am yang ada di dalam Al-Quran itu. Maka daripada situ, bila mana dia sudah seseorang itu memahami dan juga mentadabbur dan juga mentafsir bahagian-bahagian yang boleh ditafsirnya di dalam Al-Quran, maka dengan itu Al-Quran itu memberi kehidupan untuk hati dia. So itu saya suka, ya. Dan saya tegaskan ini dalam kertas kerja ini, saya kata saya kata boleh kita terjemahkan tadabbur ini sebagai penghayatan. Sebab kalau kita tengok hayat itu sendiri ialah daripada perkataan Arab, hayat. Hayat maksudnya hidup. Seseorang yang menghayati, yang mentadabbur Al-Quran, berarti dia menghidupkan hati dia dengan Al-Quran. Begitu. Itu mungkin dan saya telah muatkan itu sebenarnya dalam mukadimah buku inilah, tadabbur Al-Quran, mukadimah penterjemah. Dan itu saya kata tidak keterlaluan, ya, Sidi Zarruq dan juga mungkin ulama-ulama yang sefikiran dengan beliau rahmatullah alaih, tidak keterlaluan untuk kita menyimpulkan bahawa beliau, Sidi Zarruq ini, mengajak muslimin untuk menggunakan akal fikiran mereka untuk mentafsir Al-Quran secara dirayah yang sahih. Ini bir-ra'i tadi, ya. Hal ini bersesuaian dengan athar yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang wujudnya isi kandungan Al-Quran yang boleh difahami oleh kesemua orang, dan ada yang boleh difahami oleh melalui pentafsiran para ulama. Ini dia bahagikan Al-Quran itu kepada 4 jenis, ya. Satu ialah ayat yang tidak boleh dijahili oleh siapapun. Ini orang yang membaca dia akan terus faham. Kedua, ada ayat yang difahami oleh pakar lughah, pakar bahasa. Yang ketiga ialah ayat yang dipahami oleh pakar-pakar para ulama, ya, para ulama dan fuqaha. Dan level yang tertinggi ayat ini ialah ma la ya'lamu tafsiruhu illallah, yang tidak diketahui tafsirnya melainkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contohnya macam huruf-huruf yang di awal
surah itu, ya, huruf-huruf muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad. Itu siapa yang boleh mentafsirkannya? Ada yang cuba mentafsirkan, but it's not, tidak ada penentunya tafsir itu betul atau salah, tidak ada pentarjihnya. Maka pembahagian ini menjelaskan kepada kita bahawa Al-Quran ini ada bahagian, bahkan majoriti sekarang dengan Al-Quran itu ialah untuk difahami oleh kesemua orang. Hanya saja dalam beberapa aspek, khususnya berkaitan dengan hukum makam dan juga isu akidah, itu dia kena refer kepada para ulama. Itu saja. Dan macam kisah Fir'aun, macam saya ulanglah semula, kisah Fir'aun, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Shu'aib dan sebagainya, itu boleh difahami, boleh ditadabbur, dan juga boleh dihayati oleh setiap orang yang membacanya. Itu satu lagi, ya, yang buat saya, tapi saya tidak masukkan dalam sinilah, berkenaan tentang Aliyah Izetbegovic. Dia ada tulis satu makalah tahun 70-an kurun lepas, ya. Dan makalah ini telah kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Bagaimanakah caranya membaca Al-Quran? Sudah saya terjemahkan dan sudah diterbitkan secara e-book, ya, melalui Abim Press. Boleh search dan baca di situ, tengok macam mana dia tadabbur Al-Quran. Dia kata, sewaktu saya waktu muda-muda dulu, dia ni adalah presiden pertama Bosnia, ya. Berarti dia tu ada syaja'ahnya, ada hamasah. Dan dia antara macam belia Islam lah, macam penggerak belia Islam di Bosnia itu. Okey, so dia rahimahullah, Ali Izetbegovic, Ali, nama sebenarnya Ali Izetbegovic, tapi di eja itu Aliyah, ALIJA, Aliyah Izetbegovic. So Ali Izetbegovic ni, dia kata dalam karya tersebut, bagaimana cara membaca Al-Quran, dia kata, sewaktu saya muda, ayat-ayat yang berkenaan tentang perjuangan itu di dalam Al-Quran itu memberi semangat pada saya, dan sangat dekat, dia rasa dekat Al-Quran itu pada diri dia, ya. Tapi bila mana saya tua dan saya tengok ibu saya sendiri meninggal, saya tidak dapati ada ayat yang lebih menenangkan saya, melainkan daripada ayat di akhir ya ayatun, di akhir surah Al-Fajr, tidak silap, ya. Ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia kata, bila mana saya baca ayat itu, saya faham bahawa ibu saya irji'i, sedang balik kepada Allah SWT dalam keadaan yang diredai oleh Allah SWT. Itu memberi ketenangan kepada saya. Dan dia katakan bahawa bila usia mudanya itu, sebab sebenarnya ini semangat, darah panas dan memperjuangkan Islam, maka ayat-ayat perjuangan, pertentangan antara Fir'aun dan Musa itu sangat apparent pada beliau. Tetapi bila mana dia beransur tua, ayat-ayat yang bersifat kontemplatif, renungan, itu, dan juga macam tadilah kisah ibunya itu meninggal, dia baca ayat bahagian terakhir daripada surah Al-Fajr itu, dia merawat dia punya kesedihan. Irji', dia faham bahawa ibunya kembali sebenarnya, dia bukannya hilang dan tidak akan jumpa, tetapi dia insya-Allah nanti di satu masa, sedangkan ibunya itu sedang irji', dia balik kepada Allah SWT. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, subhanallah. Itulah keajaiban Al-Quran, ya, keajaiban Al-Quran yang boleh ditadabbur, boleh dihayati oleh semua orang. Kalau Ali Izetbegovic itu, dia bukan ustaz, ya. Dia bukan orang yang ada pendidikan formal agama, tapi dia boleh mengeluarkan istinbat begitu. Why? Mengesahkan kata-kata Ibn Abbas itu, bahawa ayat-ayat Al-Quran ini ada yang boleh difahami oleh umum, ada beberapa bahagiannya yang sedikit itu hanya perlu kepada pentafsiran para ulama. Okey, jadi saya kira sentiasalah kita
wajar untuk kita teruskan bangkitkan tradisi tadabbur ini, bangkitkan tradisi tadabbur, bentuk circle tadabbur, bentuk circle kita membaca Al-Quran sama ada dalam keluarga kita ataupun adik-beradik kita ataupun anak-anak kita sebagai contoh, dengan level yang sesuai, dengan kefahaman kita dan juga kefahaman orang-orang yang di sekeliling itulah, ya. Okey, itulah saya tergerak untuk berceritanya sebab saya settle tulis pasal Sidi Zarruq, ya, tak ada berkuat Sidi Zarruq, tapi baguslah juga saya bercerita begini sebab apa, dia menyusun semula apa benda-benda yang mungkin berterabur dalam fikiran saya, so lebih jelas. InsyaAllah doa-doakan kalau murah rezeki, panjang umur, ini akan kita bentangkan dalam siwat 4 nanti, November nanti. Prasyarat untuk PhD sebenarnya kalau kalau dipikirkan, saya mau tulis thesis and then go on je, itu sajalah. Tapi itulah mungkin ini caranya pihak universiti membiasakan kita dengan dunia akademik. Dia katakan syaratnya untuk lulus PhD kena bentang satu pembentangan. So sekarang ini sudah ada 2 yang bukan minggu depan tapi minggu 1 lagi di Seminar Falsafah Malaysia ke-9, dan ini yang Sidi Zarruq ini kita bentangkan November. InsyaAllah kalau sudah settle, kita akan kongsikan kertas kerja ini kepada sahabat-sahabat semualah untuk istifadah insyaAllah. Okey, jazakumullah khaira, barakallahu fikum. Selamat bertahajud. Kami di Sabah ini sudah 4.52, lagi berapa minit lagi, lebih kurang 10 minit, 11 minit begitu untuk subuh. Jazakumullah khaira, barakallahu fikum. Doa-doakan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan juga untuk Malaysia. Semoga Allah SWT mengangkat dan meringankan balak COVID ini daripada kita semua insya-Allah. Okey, wallahu alam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.